melalui pendidikan, melalui latihan pendidikan dalam berbagai bidang yang bermanfaat kepada kehidupan manusia. Ini yang pertama, matlamat nombor satunya. Jadi tumpuan utama diberikan kepada pengembangan dan pengislaman pendidikan dan mengorientasikan masyarakat secara moral dan memperkembangkan struktur baru berasaskan kerjasama, saling berkongsi dan juga saling menyertai. Ini maknanya dalam berekonomi yang ada unsur ta'awun, ada unsur musyarakah, ada unsur perkongsian, mudharabah dan sebagainya. Yang keduanya ialah pengembangan pengeluaran yang berguna. Apa yang nak dikeluarkan, ini dalam tajuk pengeluaran, dalam tajuk penggunaan pun ada. Apa yang nak dikeluarkan itu ialah yang secara berterusan dari segi kuantiti dan kualiti, yang halal dan thayyibah. Pengeluaran barangan berguna bagi manusia dari segi nilai Islam. Perkhidmatan yang halal, yang thayyibah, barang-barang yang halal, yang thayyibah. Ini semua pengembangan pengeluaran yang berguna. Penekanan kepada barangan keperluan asas dan menghadkan serta melarang pengeluaran barangan-barangan yang jelas dilarang oleh Islam. Ini dah jelaslah. Barangan yang melalaikan, barangan yang melagaukan, perkhidmatan yang pembaziran, tak ada guna, kan? Nak membina bangunan-bangunan pun, kalau bangunan itu sekadar untuk menunjukkan ada kemajuan, tapi manfaat kepada masyarakatnya kurang, ini tak ada guna. Membina tembok-tembok, membina bangunan-bangunan, tugu-tugu sempadan yang hanya untuk menyatakan sempadan antara negeri-negeri tapi dengan kos yang mahal, itu tidak diperlukan. Ya. Jadi ini yang penting. Sebab itu duit itu akan dapat dijimatkan. Duit itu tidak akan banyak dikeluarkan ke arah yang bersifat pembaziran. Yang ketiga, memperbaiki kualiti hidup. Suatu usaha iaitu untuk mencapai taraf kehidupan yang sebenarnya dan ke arah pencapaian kebaikan dari segi moral, dari segi sosial dan juga dari segi ekonomi. Jadi perlu mewujudkan peluang-peluang pekerjaan, mewujudkan soal jaminan sosial, agihan pendapatan dan kekayaan yang saksama serta keselamatan dan juga kemudahan-kemudahan. Ini kualiti hidup. Ini yang kita nak capai. Kualiti hidup masyarakat. Jaminan sosial. Ini sekarang ni ramai lagi orang-orang yang kebuluran, orang-orang yang tak ada pekerjaan, orang-orang yang kehilangan pekerjaan akibat daripada COVID-19 ini. Jadi ini yang ditumpukan dalam keadaan jangka masa kini. Ya, tumpuannya ialah menghadapi masalah krisis yang wujud akibat daripada COVID-19 itu. Jadi ini akan menjadi agenda yang utama pada masa sekarang. Okay. Yang keempatnya ialah pembangunan yang seimbang di antara wilayah-wilayah serta sektor-sektor yang berbeza-beza dalam masyarakat dan juga dalam ekonomi dari segi pengagihan kekayaan dan juga pendapatan. Ya, antara negeri ada di dalam negara kita ni ada negeri yang masih tahap kemiskinannya rendah. Ada negeri
yang tahap kehidupannya yang tinggi. Ya, kenapa itu berlaku? Jadi itu perlu diselesaikan. Sudah tahun kemerdekaan sudah beberapa tahun, ya. Sejak daripada zaman merdeka sampai hari ini, masih ada lagi jurang antara wilayah negeri-negeri yang miskin dengan yang kaya. Dan itu adalah sebagai satu yang perlu diatasi. Ya. Kenapa bantuan-bantuan daripada dulu lagi belum diterima? Apa yang menyebabkan dasar itu berlakunya diskriminasi itu mungkin dulu tu oleh kerana ada perbezaan dari segi politik. Tetapi alhamdulillah sekarang ni sudah tidak ada perbezaan yang ketara dari segi politik pemerintahan. Okey. Dan ia boleh membawa kepada integrasi dalam negara dan juga pembangunan yang maksimal. Dan mewujudkan pembangunan yang seimbang. Yang kelimanya, mewujudkan ciptaan teknologi baru, iaitu evolusi teknologi peribumi negara tertentu yang disesuaikan dengan keadaan, keperluan dan aspirasi negara Islam untuk melahirkan kreativiti, melahirkan masyarakat berdikari, memudahkan kehidupan dan menjana kemajuan. Dan ini dilakukan melalui penyelidikan dan juga semangat yang besar. Jadi ini penting, ciptaan teknologi yang baru. Ya, dalam semua sektor, dalam pertanian pun ada teknologi, dalam perikanan pun ada teknologi, sebab kita ni negara yang berasaskan pertanian. Jadi yang itu yang perlu dimajukan, sehingga dapat mengatasi negara-negara pertanian yang lain. Jadi pertanian pun dimajukan, melahirkan produk-produk yang lebih berkualiti tinggi, yang mendapat permintaan yang lebih, ya. Baik. Jadi ini akan lebih diutamakan dalam melaksanakan proses pembangunan. Kemudian yang ke-7, 6, 5, 6, ya. Mengurangkan pergantungan kepada negara-negara luar dan juga integrasi yang lebih antara dunia Islam. Jadi sebagai melaksanakan peranan sebagai khalifah Allah di muka bumi ini dan menjadikan satu tanggungjawab bagi umat untuk membebaskan diri daripada cengkaman-cengkaman negara bukan Islam, ini negara Islam ini perlu mengurangkan pergantungan dengan negara luar yang bukan Islam. Ini pun saya sudah bincang panjang ini dalam objektif ekonomi Islam, ya. Dan sebaliknya mewujudkan hubungan integrasi, membina kekuatan sesama dengan kuasa-kuasa dunia Islam, blok Islam, membentuk satu blok Islam, yang mana blok ini diperlukan demi untuk membebaskan daripada sekutu-sekutu yang bukan Islam yang sentiasa menindas umat Islam. Ya, walau bagaimanapun mereka akan tetap menindas dunia Islam ini dengan memperkenalkan berbagai-bagai aturan ekonomi di dunia. Contohnya Amerika Serikat dan dunia maju ini, dia memperkenalkan dunia yang dipanggil sebagai globalist, ya, globalist, ataupun orang panggil sebagai globalisasi. Apa maksud globalisasi ini? Dunia tanpa ada batas sempadan. Mereka bebas untuk mengatur sistem ekonomi ini, mencengkam dunia dengan kaedah-kaedah baru, memasarkan barangan-barangan mereka ini dalam dunia ini secara yang bebas, tanpa ada batas, tanpa ada sekatan, kerana mereka sudah maju.
Jadi apabila mereka sudah maju, mereka boleh membuat apa saja untuk memasarkan produksi ke dalam dunia-dunia lain tanpa ada batasan dan sekatan. Ini dunia kapitalis yang awak tahu sedikit sebanyak, bukan? Dunia kapitalis. Kebebasan ekonomi yang mutlak kepada manusia. Okey, baik. Ini proses perancangan. Ini awak baca sendirilah proses perancangan, pemantauan apa semua ini. Baik. Saya terus masuk kepada 10 langkah utama perlu dilaksanakan untuk mencapai pembangunan sebagaimana yang digariskan oleh MN Siddiqui, MN Muhammad Nijatullah Siddiqui. Ada 10 langkah utama yang perlu dilaksanakan untuk mencapai pembangunan Islam ini. Pertamanya ialah pendidikan individu, meliputi peningkatan kadar celik huruf. Yang celik-celik huruf itu ditingkatkan supaya celik huruf. Pendidikan dari segi komitmen sosial, rasa tanggungjawab sosial itu ada, rasa kemanusiawian itu ada, dan juga pengalaman nilai-nilai Islam, unsur-unsur cara hidup, nilai-nilai Islam, nilai-nilai yang positif dengan keutamaannya melalui akhlak yang mazmumah, yang bersumber daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, memperkuatkan negara Islam. Ini penting. Menerusi sikap komited dengan visi Islam. Kita ada visi, kita ada misi, kita ada matlamat akhir kita, dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu yang nak dicapai, visi dan misi hidup Islam ini. Memperkuat dunia Islam ini dengan Allahu Rabbuna, Allah itu sebagai Tuhan kami, Ar-Rasul imamuna, al-mautu fi sabilillah yamanina. Ini sikap komited dengan visi Islam. Yang ketiga, mewujudkan kehendak untuk pembangunan melalui kepimpinan negara, sokongan golongan usahawan, pekerja yang produktif, penggunaan sumber-sumber manusia dan sumber alam yang sepenuhnya yang digunakan bukan dengan mewujudkan pembaziran, bukanlah dengan mewujudkan nilai-nilai yang negatif, tetapi yang sebaiknya dengan nilai-nilai yang positif. Jadi kehendak pembangunan itu kena ada. Kita panggil sebagai kehendak untuk membangun ada. Barulah jadi. Macam orang orang nak belajar, nak dapat skor, nak dapat A misalnya, mesti ada kehendak untuk berkesungguhan untuk mengaji itu. Maknanya ada rasa jihad untuk belajar tu. Sungguh siang dan malam, pagi dan petang, tanpa ada pembaziran, kerana ada cita-cita yang nak dicapai. Nak capai peperiksaan, dapat sijil dekan misalnya, sijil naib chancellor. Jadi itu melahirkan satu kesungguhan, sanggup berjuang. Apa-apa pun sanggup berjuang. Kerana ada semangat. Kerana ada cita-cita. Kemudian yang keempatnya, mengawal dari segi kepenggunaan. Nilai kepenggunaan yang ada kawalan. Ini saya pun dah cerita. Jadi tak payahlah cerita panjang-panjang. Mengawal kepenggunaan dari segi
corak penggunaan, prinsip penggunaan, etika penggunaan yang perlu dipatuhi supaya dapat melahirkan pengguna-pengguna Muslim yang benar-benar positif. Ya. Baik. Yang kelima, perancangan kerjasama serantau dalam bidang ekonomi. Ada kerjasama, ya, ada mufakat terutama di kalangan umat Islam buat kerja bersama, bukan buat kerja individu. Kan? Kerana pertolongan Allah itu akan hampir dekat dengan berjamaah. Yadallahu fawqal jamaah. Buat kerja secara berjamaah. Ya, mendapat rahmat daripada Allah SWT. Yang keenam, mengurangkan pergantungan kepada negara-negara maju, yang mana banyak sekali mereka ini terdiri daripada bekas-bekas penjajah, ya, bekas-bekas orang yang menjajah dunia Islam, dan menggalakkan kerjasama perdagangan antara negara Islam. Negara Islam yang ramai-ramai itu perlu dikaji semula untuk mewujudkan kerjasama, semangat kerjasama sama Islam. Baik. Yang ketujuh, mengorganisasikan semula institusi keuangan supaya bebas dari sebarang instrumen eksploitasi. Jadi mengembangkan institusi-institusi Islam seperti perbankan Islam, takaful Islam, pasaran wang Islam, pasaran modal Islam, dan lain lagi lah, institusi-institusi yang bercorak Islam sebagai alternatif kepada institusi-institusi yang bukan Islam. Ya. Yang ke-8, perancangan negara untuk keadilan pertumbuhan, keseimbangan alam sekitar dan pembaikan budaya hidup. Kena ada perancangan negara untuk keadilan dan pertumbuhan. Kita sudah merancang lama, sudah banyak perancangan-perancangan ekonomi dibuat. Ya, Felda sudah lama, tapi kenapa saham Felda sudah makin lama makin merusut, makin lama makin merusut? Ini perbasi lah yang tidak betul. Perlu dibuat untuk mencapai pertumbuhan yang adil, keseimbangan alam sekitar, dan juga membawa pembaikan budaya dalam kehidupan. Yang ke-9, mempertingkatkan kerjasama dengan semua negara maju untuk mengurangkan ketidakseimbangan antara negara. Jadi kita masih lagi perlu kerjasama lagi, walaupun perlu dikurangkan untuk mengambil ilmu-ilmu, pengetahuan, mengambil kepakaran-kepakaran dalam membina dan membentuk sebuah negara yang maju. Baik, yang ke-10, ketabahan untuk melibatkan diri dalam usaha memelihara tata baru dunia yang aman, yang maju dan keadilan sosial. Jadi kita perlu memelihara dunia ini dengan nilai-nilai keamanan, nilai-nilai kemajuan, dan juga nilai-nilai keadilan sosial. Dengan itu, ini akan dapat membentuk sebuah kemajuan, membangunkan negara dengan pembangunan yang pembangunan yang sebenar-benarnya menuju kepada sebuah negara yang Allah Ta'ala janjikan, iaitu sebuah negara yang bersifat baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Baldatun thayyibatun wa rabbul baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Jadi
Saya rasa kesimpulannya kita boleh buat sebagai berikut. Konsep pembangunan dalam Islam lebih menyeluruh jika hendak dibanding dengan konsep pembangunan konvensional. Dan sewajarnya masyarakat Islam mempunyai kefahaman yang jelas tentang hal pembangunan ini dan bertindak untuk menguasai kehidupan dunianya agar dunia ini akan membawa kesejahteraan dan kemakmuran mengikut acuan Islam dan bukannya mengikut falsafah kehidupan baru yang semakin lama semakin membawa kehancuran kepada tamadun manusia. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja kuliah yang saya dapat berikan untuk tajuk pembangunan. Ada soalan? Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Ada tak? Halo? Semua dah keluar. Tak ada, Prof. Tak ada? Tak ada. Kalau tak ada, kita sambung besok lah. Kita sambung untuk buat presentation besok. Okey? Jadi setakat ni sajalah kita kuliah hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.